Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita sambung bab 8 graf fungsi. Standard kandungan kita hari ini adalah 8.2 graf fungsi. Manakala standard pembelajaran kita adalah membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear dan seterusnya melukis graf menggunakan skala diberi. Okey, walaupun kita punya standard pembelajaran membina jadual nilai dan melukis graf, tetapi hari ini saya hanya akan fokus kepada membina jadual nilai. Besok baru saya akan masuk kepada melukis graf, kerana untuk melukis graf kita perlu membina jadual dengan tepat dahulu. So hari ini kita akan pastikan kita pandai nak bina jadual. Okey, kita teruskan. Okey, langkah-langkah untuk melukis graf. Kita ada beberapa langkah yang perlu kita ikut untuk melukis graf. Langkah yang pertama adalah kita perlu membina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Setelah kita buat jadual nilai kita telah lengkap, barulah kita lukiskan paksi dengan skala yang diberikan ataupun mengikut skala yang sesuai. Okey, selepas kita melukis paksi X dan paksi Y dan skala-skala yang betul, barulah kita plotkan titik-titik yang diberikan. Setelah semua titik diplot, kita akan menyambungkan titik-titik dengan garis lurus atau garis lengkung yang licin. Okey, sebagai peringatan, jika kita nak melukis garis lurus, kita perlu menggunakan pembaris. Tetapi sebaliknya, jika graf kita adalah graf lengkung, kita tidak boleh menggunakan pembaris. Okey, so hari ini kita akan fokus kepada membina jadual. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama melengkapkan jadual nilai bagi fungsi y sama dengan 2x tambah 4. Okey, diberikan satu jadual yang tidak lengkap. Di sini dalam jadual diberikan nilai x negatif 2, nilai y adalah kosong, x1, y6, x3, y10. Kamu perlu mencari nilai y bagi x negatif 1, x kosong dan x2. Okey, apa maksud x negatif 2, y kosong? Bagaimana kita nak dapatkan nilai y? Okay, nilai y diperolehi apabila nilai x dimasukkan ke dalam fungsi yang diberi. Okay, sekarang saya tunjukkan contoh. Untuk x negatif 2, y sifar. Okay, macam mana dapat yang ini? Ini adalah apabila y, kita gunakan fungsi y sama dengan 2x tambah 4. Okey, sekarang kita kata kalau y x kita negatif 2, kita masukkan dalam ni. So 2, kita ikut balik fungsi yang diberi. 2 x, kita ganti dengan nilai negatif 2 tambah 4. So yang ini kita boleh gunakan kalkulator kita. So nilai kita akan dapat adalah sifar. Sebab kita dapat sifar. Sama juga kalau negatif 1, contoh. Kalau y sama dengan 2x tambah 4. So, kita masukkan dulu 2x ni negatif 1 tambah 4. So, negatif 2 tambah 4, kita akan dapat 2. So, nilai y kita adalah 2. Dekat sini nilainya adalah 2. Okey, ini adalah jika kita menggunakan pengiraan secara manual. Kita boleh gunakan pengiraan dengan menggunakan kalkulator. Okey, saya akan tunjukkan macam mana nak gunakan kalkulator. Pastikan kalkulator ada bersama-sama dengan kamu. Okey. Okey. So hari ini
Nampak kan? Okey, kat sini ada kalkulator. Okey, so kita tengok fungsi y bagi fungsi y sama dengan 2x tolak 4. Kita tengok yang ni dulu. Okey, so kita tekan dulu kalkulator kita. Apabila x sama dengan negatif 1. Yang ni. Okey, apabila x sama dengan negatif 1. So, kita tekan 2. Kita tekan nombor 2. X kan, kat sini X. Bila ada X, kita tekan kurungan. Masukkan nilai X kita negatif 1. So, negatif 1. Tutup balik kurungan. Kemudian tambah 4. Kita pun tekan tambah 4. Tekan sama dengan, okay, kita akan dapat nilainya 2. So, kita dah boleh tulis pada jadual kita. Kita boleh tulis pada jadual kita kat sini 2. Okey. Lepas tu kita tengok pula untuk x kosong. Okey. Bila x kosong, kita gunakan nilai yang sama. Kita guna 2. Okey. Lepas tu buka balik kurungan, masukkan kosong, tutup kurungan, tambah 4. Sama dengan 4. So, kita dapat nilai y kita kat sini 4. Okey, kemudian kita buat pula jika x kita 2. So, kita masukkan nilai 2 kurungan 2 tambah 4 sama dengan. So, dapat 8. Maka kita pun dapat kat sini 8. Okey, dah siap. Okey. So, setiap kali kita nampak ada X, kita akan buat dia sebagai kurungan, baru kita masukkan nilai X tersebut. Okey, kita tengok contoh 2. Lengkapkan jadual nilai di bawah dengan fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey, so kita cuba. Kita gunakan kalkulator. Okey, X kuasa 2. So, kita buat kurungan. Kita masukkan nilai X kita kat sini, negatif 1. So, kita letak negatif 1, tutup kurungan. Dia ada kuasa 2 kat sini. So, kita pun buat kuasa 2. Dia ada tolak, kita pun buat tolak. Dia ada 2, kita buat 2. Okey, dia ada X. Kita buka balik kurungan. Tadi kita guna X kita negatif 1. So, kita buat negatif 1. Kita tutup balik kurungan. Tolak 3. Okey, kemudian tekan sama dengan. So, kita dapat nilainya kosong ataupun sifar. So, kita dapat kat sini sifar. Kita ganti pula X dengan 1. Okey, so ganti X dengan 1. Kurungan 1. Tutup kurungan. Kuasa 2. Tolak 2. Buka balik kurungan. 1. Tutup balik kurungan. Tolak 3. Tekan sama dengan. Dapat negatif 4. So, dapat kat sini negatif 4. Okey, kemudian kita buat untuk X2. X2. Kurungan 2. Tutup kurungan. Kuasa 2. Tolak 2. Buka balik kurungan. 2. Tutup kurungan. Tolak 3. Okay, so dapat negatif 3. Dapat negatif 3. Okey. So, bila ada fungsi, untuk mudahkan kamu cuma masukkan dalam kalkulator. So, kita akan dapat nilainya. Okey. Sekarang, kita tengok
Okey, 2, 4, 8. Sama kan yang kita kira tadi? Okey, sekarang kosong, negatif 4, negatif 3. Okey. So, untuk contoh yang ketiga pula. Okey, untuk contoh yang ketiga, kamu boleh gunakan kalkulator kamu. Kita gunakan kalkulator kita. Okey. Ini yang telah diberikan jawapan. So, kita cuba. Betul ke tak betul? Sama ke tak sama? Okey, sekarang untuk contoh yang ketiga, dia bagi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 2. Okey, bila X kuasa 3 tambah 2, so kita gunakan. Okey, sekarang kita tengok X kita nak guna negatif 1 kan? Okey, sekarang X kita negatif 1. So, kita pun masukkan kurungan sebab kita punya X kat depan ni. So, X kurungan negatif 1 tutup kurungan kuasa 3. So, nak tekan kuasa 3, nampak tak? Kuasa 3 kat sini, kena tekan shift kuasa 3 tambah 2. Tekan sama dengan. So, dapat 1. Okey, dah dapat 1. Betul lah. Okey, lepas tu kita nak jadi X kita 1 pula. Okey, kurungan 1 shift kuasa 3 tambah 2. So, jadi 3. Dapat betul 3. Okey, kita try X sama dengan 2. Kurungan 2 tutup kurungan kuasa 3 tambah 2. So, dapat 10 sama 10. Seterusnya, X3 shift kuasa 3 tambah 2. Dapat 29. Okey, mudah saja kan? Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama tadi, kamu dah diberi jadual. Sekarang, kamu perlu bina jadual. Okey, tapi kamu diberi fungsi dan julatnya. Okey, sekarang bila dia minta kita bina jadual, so kita kena letakkan dekat sini. Kita kena tahu apa fungsi kita. Fungsi kita Y sama dengan 2X tolak 2. Untuk X lebih besar atau sama daripada negatif 3 dan X lebih kecil dari negatif 3. Bermaksud di sini, okey, sekejap. Okey, bermaksud kat sini, kita punya graf kita mestilah bermula dari negatif 3. Okey, negatif 3 paling kecil dan X kita paling besar adalah 3. So, apa yang kamu nak tuliskan dalam kotak X ini, kamu letakkan nombor yang paling kecil bagi julat X yang diminta. Okey. So, dia akan jadi kat sini negatif 3. Kat sini negatif 2. Sini negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey. Nampak kan? Okey. So, barulah kita masukkan nilai macam tadi. Nilai dalam kalkulator. So, kita punya fungsi adalah, okey, kalau tak nampak saya tulis kat sini. Fungsi kita Y sama dengan 2X tolak 2. So, masukkan nilai. Okey, masukkan nilai 2. Sekarang kita masuk X kita negatif 3. Negatif 3. Untuk kurungan tolak 2. So, akan dapat negatif 8.
kita pun tulislah kat sini negatif 8. Lepas tu kita ganti kat sini dengan negatif 2. So, kamu boleh ganti satu persatu. 2. Negatif 2. Tolak 2. So, dapat negatif 6. Tulis negatif 6. Okey, lepas tu kamu pun tengok ganti negatif 1 pula. So, 2. Negatif 1 tutup kurungan. Tolak 2. Dapat negatif 4. Okey. Lepas tu, cuba lagi. 2 ganti X kita sifar. Tutup kurungan. Tolak 2. Dapat negatif 2. Okey, kemudian nak pula X1. 2, buka kurungan, 1, tolak 2. So, dapat sifar. Okey, lepas tu X kita 2. 2, buka kurungan, 2, tolak 2. Tekan sama dengan, so dapat 2. Okey, ganti pula dengan X kita 3. So, 2, buka kurungan, 3, tutup kurungan, tolak 2. Sama dengan 4. So, kita dapat 4 kat sini. Okey, dah selesai. Dah terbina jadual kita. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, seterusnya kita tengok contoh B pula. Contoh B diberi Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. Di mana nilai X mestilah lebih besar atau sama daripada negatif 1 dan lebih kecil dan sama dari 3. Okey, bila macam ni, terus masukkan nilai X kita. So, X paling kecil negatif 1. Lepas tu, 0, 1, 2, 3. Okey, kemudian barulah kita masukkan. Kita tengok, kita akan gunakan kita punya fungsi. 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. So, kita kena gunakan 2. So, kita tekan 2. X kuasa 2. Kita buka kurungan. So, masuk nilai X kita negatif 1. Tutup kurungan kuasa 2. Tambah X kan. So, buka balik kurungan. Negatif 1. Tutup balik kurungan. Tolak 5. So, dapat negatif 4. Kita pun tulis negatif 4. Okey. Seterusnya, kita cuba pula untuk X kosong. Okey, fungsi kita 2X. So, kurungan kosong kuasa 2 tambah buka kurungan kosong tutup kurungan tolak 5. So, dapat negatif 5. Kita pun tulis negatif 5. Okey. Lepas tu teruskan lagi. X kita 2. Fungsi kita 2. X kurungan 1 tutup kurungan kuasa 2 tambah kurungan 1 tutup kurungan tolak 5. So, dapat negatif 2. Tulis negatif 2. Okey, seterusnya ada lagi 2 kurungan X kita 2. Tutup kurungan kuasa 2 tambah 2 tutup kurungan tolak 5. So, dapat 5. Okey, so kita pun tulis 5. Okey, tak habis lagi. X kita 3 pula.
2 buka kurungan 3 tutup kurungan kuasa 2 tambah buka kurungan 3 tutup kurungan tolak 5 sama dengan dapat 16. Okey, dah lengkap jadual fungsi kita. So, boleh faham kan? Okey. Okey, dia dah lagi. Okey, so mudah saja. Okey, ini saja yang saya akan tunjukkan hari ini. Kita membina jadual. Okey, seterusnya. Okey, dah habis. So, tugasan kita hari ini adalah kamu buat modul peserta buku B, praktis 8.2, muka surat 39, nombor 1 dan nombor 2 sahaja. Okey. So, kalau ada masalah boleh PM saya. Okey, sekian saja. Terima kasih.